Tanpa disangkalkan lagi, Argentina antara beberapa buah negara di Amerika Selatan kaya dengan kepelbagaian. Keindahan serta kegembiraan ditawarkan pula dipadukan dalam pelbagai bentuk, rupa, tempat serta penuh warna-warni. Sesiapa saja akan merasa senang di negara ini dan tidak kurang beranggapan kebolehan berinteraksi di kalangan penduduknya membuatkan kita tidak jauh dari tanah air sendiri. Keunikan seninya pula dipaparkan melalui lakaran dan dinding muzium. Sementara artifak, persembahan teater, taman-taman awam sentiasa melekakan. Ia adalah hasil daripada kerja-kerja halus dan kreatif dari artis-artis mudanya. Sebaik saja anda berdiri dan bersantai di negara ini, anda diiringi dengan muzik dari akordeon, muzik paling popular di kalangan nelayan. Muzik yang lahir bersama sejarahnya. Nadi kota ini adalah masyarakatnya. Budaya yang dibawa oleh penjajah Spanyol, Itali, Jerman dan beberapa etnik pendatang lain bercampur gaul melahirkan suasana yang harmoni. Mereka merujuk kepada kata-kata keramat, tranquilo, membawa makna tenang dan persahabatan. Buenos Aires menjadi pintu masuk ke Amerika Latin, terutamanya mereka yang datang dari arah timur. Ia juga pintu masuk kepada setiap perdagangan termasuk Malaysia. Di sinilah juga titik permulaan sebuah ekspedisi oleh sekumpulan rakyat Malaysia yang meneroka keunikan 7 negara di benua itu. Ekspedisi dikenali dengan penjajahan Amerika Latin dalam Wilderness Explorer 2 dianggotai 28 anggota. Objektifnya bukan sekadar menyelami budaya dan keindahan di negara asing, tetapi membawa mesej asal, pengalaman, persahabatan dan keharmonian dari sebuah negara kecil, Malaysia. Adalah menjadi tanggungjawab ahli rombongan untuk memberi salam dan kunjungan hormat terhadap mana-mana duta Malaysia di setiap negara yang disinggahi. Di Buenos Aires, peserta diterima oleh duta Malaysia ke Argentina, Uruguay dan Paraguay, Datuk Rohana Ramli. Turut sama pentingnya adalah kata-kata semangat dan memperkenalkan Malaysia kepada dunia. Starting from tomorrow, that's the flagging of the expedition, and I understand being briefed by Mr. Thomas that it really is a first for the Malaysians and equally first time ever such a motoring trip will be carried out by any Asian organizer. And I understand there is 8 unit convoy. Seperti mana-mana ekspedisi, setiap peserta dibekalkan dengan semangat berkumpulan, semangat anak Malaysia, semangat Malaysia boleh. (13 Oktober 2006) tercatat satu sejarah dalam ekspedisi permotoran Malaysia. Prabumi rakyat Malaysia ini bakal meredah dada Amerika Selatan. Sebelas pacuan 4 roda yang telah diubah suai digunakan mampu menggalas keberatan tidak kurang dari 3 tan sebelum mengharungi lereng, lurah serta gurun dan gunung ganang. Turut sama bagi mempelbagaikan minat dan citarasa adalah penyertaan peserta penunggang 4 buah motosikal pelbagai guna dan berkuasa tinggi. Perasaan yang sama begitu memuncak apabila peserta dilepaskan oleh Datuk Rohana Ramli dalam satu majlis yang sederhana. Hematnya, Datuk Rohana Ramli juga mahu turut serta bagi menyelami kehidupan masyarakat di mana beliau adalah wakil utama kerajaan bertanggungjawab bagi melaporkan aktiviti negara asing untuk kepentingan Malaysia. Perjalanan bermula pada awal pagi dalam cuaca yang amat dingin.
Pengalaman pertama adalah berferi melintasi River Plate ataupun Rio de Plata dalam bahasa Sepanyol. River Plate berada di sebuah lembah yang berkeluasan 19,000 km, berhubung melalui 350 anak-anak sungai dalam lingkarannya. Perjalanan melintasi sungai ke Colonia dengan feri mewah dengan kelajuan 17 knot ini mengambil masa kira-kira 3 jam. Feri berkenaan diusahakan oleh sebuah syarikat usaha dua buah negara dikenali sebagai Bucharest Ferry Company. Delta berkenaan menghadap ke Laut Atlantik dan menjadikan pelabuhan terpenting dan pintu masuk ke Paraguay dan Bolivia. 500 tahun lalu, pengembara laut terkenal Christopher Columbus menemui Amerika menggunakan laluan ini, seterusnya meneroka benua penuh dengan mineral. Melangkah ke hulunya, ia tidak sahaja membawa anda ke Uruguay, tetapi juga membawa anda ke Paraná dan Sungai Paraguay. Pelayaran yang mengambil masa 5 hari, anda tentu saja tiba di Asunción, ibu negara Paraguay. Destinasi pertama ekspedisi adalah sebuah bandar pelabuhan lama, Colonia. Bandar yang menjadi pusat kepada penempatan masyarakat Portugis pada 1680. Bandar ini mendapat namanya sebagai Republic of Uruguay pada 1828. Lahirnya adalah dengan bantuan Spanyol selepas pertelingkahan antara 3 negara, Portugis, Brazil dan penjajahan Spanyol. We're almost in Montevideo now. Having a pit stop now. We have covered about 150 kilometers now. So tonight we should after we return to the city, the city. And so far the rate of Uruguay is great. New carriageway, lots of scenery, farmland and olive orchards, and people are extremely friendly. Montevideo menjadi ibu negara dibangunkan pada 1726. Spanyol pula menjadikan markas ketenteraan di rantau itu. Kini, ia menjadi pusat komersial dan berada kedudukan pelabuhan yang strategik. Salah satu tanda adalah bangunan kaca pucuk rebung ini. Keunikannya menjadi pedoman kepada kapal dan perahu kecil menuju ke Montevideo. Ada kira-kira 3,5 juta penduduknya di sini. Pendapatan utamanya adalah dari hasil pertanian, sementara pertukaran asingnya pula adalah dari industri pelancongan. Keindahan Punta del Este atau pusat paling timur di Uruguay terletak di tanjung yang menghimpunkan pantai-pantai menarik. Ia menjadi sumber ekonomi dari sektor pelancongan. Menariknya, ia juga menjadi pilihan kepada selebriti terkenal seluruh dunia memiliki kediaman musim panas atau persinggahan di sini. Semestinya pengembaraan penjelajahan Wilderness Explorer ini adalah pengembaraan yang menyaksikan pengalaman luar biasa di Amerika Selatan. Tentunya menjadi pilihan terakhir kepada pengembara bagi menyaksikan keindahan senja sebelum malam merangkak. Esok, perjalanan diteruskan dan tidak diketahui apakah pengalaman baru pada perjalanan sejauh 21,000 km dengan denai dan lereng yang mungkin saling cabar-mencabar. Pengenalan diri atau pasport diperlukan di pintu masuk bagi memasyhurkan diri dari mana asal-usul atau arah tujuan mana-mana pengembara seperti ini.
Begitu juga kenderaan memerlukan a carnet de passage, dokumen yang dikeluarkan dan diterima pakai oleh seluruh dunia sebagai dokumen penting khas kepada kenderaan pengembara yang keluar masuk dari sesebuah negara. Dokumen lengkap dan terurus menyebabkan pegawai imigresen dan custom akan tersenyum panjang dan mereka turut mendoakan perjalanan yang selamat kepada pengembara. Just entered Brazil. The language is now changed from Spanish to Portuguese. The customs procedures are very, very simple. It is very easy to clear customs and immigration in South America. If only the procedures are the same elsewhere in the world, it will be such an easier place to travel for people like us. Viva la South America! We are now in Brazil. Copacabana, samba. After tango is now the samba. Samba. Bumi ini bersempadan dengan keluasan 8.5 juta kilometer persegi dan mempunyai penduduk paling padat melebihi 188 juta orang. Sejarahnya berbaur dengan pencantuman beberapa budaya dan etnik seperti Portugis, Eropah, Afrika dan India. Sebab itu, ia dikenali sebagai Brazilian Latino. Tidak sah kalau ia tidak dikaitkan dengan tarian dan muzik samba serta kemuncak keriangannya pada bulan Februari setiap tahun. We are from Malaysia. Sempadan telah diseberangi dan bandar pertama disinggahi di wilayah selatan negara itu ialah Rio Grande do Sul. Tarikan utama di wilayah ini adalah Parque Estadual de Caracol. Berada pada kedudukan 8 km dari pekan kecil Canela, ia merupakan antara taman semula jadi yang memikat. Kehebatan hutan simpan seumpama di Borneo terdampar sebuah air terjun pada ketinggian 130 meter yang dikelilingi oleh kanyon. Dari Canela, ekspedisi memilih jalan sukar melalui Gunung Ganang di wilayah Santa Catarina. Jalan ini selari dengan pantai Atlantik, membawa dua suasana dan pengalaman yang berbeza. Santa Catarina merupakan antara wilayah paling istimewa di mana pantai dan sukan percutian menjadi keutamaan kepada rakyat Brazil. Malam merangkak, konvoi akhirnya tiba di Florianópolis, sebuah daratan yang terpisah dengan tanah besar. Pulau ini dihubungkan dengan tambak dan dibangunkan menjadi pusat pelancongan moden. Terik matahari dan cuaca nyamannya menjadi pilihan dan persinggahan kepada masyarakat yang tiba di sini sejak era pembukaannya. Mereka adalah penjelajah dari barat yang hanya menggunakan bot berkayu. Konvoi rakyat Malaysia ini menarik perhatian tidak sahaja kepada penghirup angin paginya, tetapi seluruh warga kotanya. Mereka terpegun apabila mengetahui bahawa konvoi seumpama ini datangnya dari sebuah negara kecil, Malaysia. We are now at a city called Florianópolis. It's on the western front of Brazil, approximately 1,000 kilometers southeast of Rio de Janeiro. And Florianópolis is actually a big resort city, but it's on an island. What you see here is the path here linking to the mainland, and there are some boats there, traditional boats, and those are the boats which were used in the medieval times. Apparently, they had actually sailed over here from Europe in those good boats. It's amazing, isn't it? And from here to Europe is approximately 6 hours flying, so you can imagine how far it is from the Atlantic Ocean. Pengembara meneruskan perjalanan menuju ke Rio de Janeiro. Jarak perjalanan sejauh 750 km. Pada perjalanan panjang seperti ini, konvoi beristirahat di kawasan-kawasan menarik, terutamanya di perkampungan-perkampungan terpencil, sambil menikmati hidangan ringkas, mengelas perut dan membedik kamera. White cow, white milk. Brown cow, chocolate milk. Black cow, fruit
budak dia. Oh kau. The best part is I'm having this Malaysian food in front of the leg here. Look at that, look at that. Perfecto. How do you find Good trip. I enjoy driving. And liter. Não. 2-4. Ah, entendi. 2-4. Nós falamos 20. I like you. Take a photo. Yes. Video, Sim. Video, TV, television. Televisão. He knows Yeah. that we come from Malaysia. Yeah, you know we come from Malaysia. You know Malaysia? From where? Sao Paulo. São Paulo, interior. A Interior. 600 distância de quilômetros de São Paulo. Dalam kamus penunggang motosikal, sesiapa saja adalah teman istimewa, rapat, sejiwa, mudah mesra, boleh bantu-membantu atau berbual apa saja dalam segala bahasa. Paling tidak, bahasa isyarat. Perjalanan ke Rio de Janeiro. Kenderaan, terutama pelancong, tentu saja terpanggil dan berhenti untuk melawat sebuah batu kapur yang dikenali dengan Gua Hantu. Dengan hanya potret bertopeng hantu ini saja cukup sebagai aset utama tarikan ke gua ini. Selain cantuman stalactite dan stalagmite yang dianggarkan ratusan tahun, gua ini diindahi dengan pancaran cahaya lampu yang bersilang-silang dan berwarna-warni. Ia menyerupai apa yang terdapat di Batu Caves dan Gua Mulu di Sarawak, atau Gua Tempurung di Perak, atau Gunung Kriang, Kedah. Boleh dipelajari pengalaman ini bagaimana majlis tempatan mampu menggunakan sumber alam ini sebagai sumber pendapatan penduduknya. $1.2 US, which means it's about $4.40 per liter. So which is about half times our price. You know, in Malaysia, we fill the full tank, it's about 30 ringgit. Here, each tank is about 80 ringgit. Dari Buenos Aires, di mana bermulanya penjelajahan di benua Amerika Latin, pengembara sudah merentasi perjalanan sejauh 3,000 km. Bagi menghargai keindahan Rivera terletak sepanjang lautan Atlantik itu, malamnya peserta konvoi bermalam di Angra dos Reis. Pantai landai, cantik dan tenang. Penyediaan masakan resepi ibunda seperti kari, sambal dan rendang juga adalah pengubat rindu di hati terhadap mereka yang ditinggalkan di tanah air tercinta. Ikan bilis ada, bawang ada, ada. Serunding tak ada? Serunding. Lepas tu ada orange untuk dessert. Ini betul-betul 5-star camping ini. Hujan lebat sepanjang malam melanda lautan Atlantik menyebabkan suhunya begitu dingin, terutama di pinggir pantai, menyebabkan penjelajahan Wilderness Explorer 2 terpaksa meninggalkan bandar Angrados lebih awal. Destinasinya
di utara sebelah timur Rio de Janeiro. Dalam perjalanan, konvoi singgah di sebuah bandar lama dikenali sebagai Paraty. Bandar dibangunkan 400 tahun dahulu oleh pelayar-pelayar Eropah dan diiktiraf sebagai bandar paling tua di Brazil. Batu-batu pejal dan bulat disusun menjadi hamparan menghubungkan deretan bangunan abad ke-16 ini dan terpancar selebihnya lebih dipengaruhi oleh selebihnya Spanyol dan Portugis. Jajaran bangunan ini menjadikan ia begitu unik dan menjadi persinggahan utama pelancong sebelum meneruskan perjalanan ke selatan. Rio de Janeiro, ibu kota yang menjadi nadi dan denyutan kepada kehidupan rakyat Brazil. Kota besar ini dibangunkan kira-kira 500 tahun lalu atau pada 1502. Keindahan kota ini begitu dramatik kerana kedudukannya yang berada di tengah-tengah hutan hujan tropika dan keindahannya di pesisir pantai lautan Atlantik. Selain pantainya yang putih bersih, anda tidak mungkin melepaskan pengalaman bagi menaiki tren ke kemuncak Pau de Açúcar setinggi 369 meter atau menaiki kereta kabel merentasi bandar itu ke Gunung Sugarloaf. Rakyat Brazil amat mencintai bandar ini dan menggelarkannya sebagai Cidade Maravilhosa. Mereka juga sering mengaitkan diri mereka sebagai sebahagian Cariocas yang bermaksud bandar yang tercantik di dunia. Rio de Janeiro sendiri melambangkan bandar seni dan budaya masyarakat di Amerika Selatan. Sudah pasti, dua pantainya yang terkenal, Ipanema dan Copacabana, menjadi penambat hati penduduk dan pelancong. Pantai ini berpasir putih terhampar lebar sepanjang 45 km, pilihan bersantai pelancong dunia. Sebab itu, kota ini sibuk dengan ketibaan jet-jet pribadi dan pengembara jalanan yang sama-sama memanfaatkan pantai yang sememangnya mempunyai daya tarikan yang mempunyai personaliti tersendiri. Rio bersama keindahan pantai Atlantiknya ditinggalkan. Penjelajahan menukar arah ke arah barat menuju ke sebuah bandar yang dikenali dengan nama Londrina. Perjalanan rentas ini sejauh 1,100 km. Ia juga melintasi sebuah lagi bandar yang bertenaga di Brazil, Sao Paulo. Perjalanan ini juga mungkin mendekatkan anda dengan kehidupan penduduk pribuminya di kawasan pendalaman. Good morning. Right now, today is the 22nd of October. We have started our day from Londrina. We are heading towards Foz Iguazu to see the gigantic Iguazu Falls. This is a halfway town. And this is the town of Miringa, and the local craftsmen here are the Miringans. They are traditional Indian origin. Brass pots here, they are thick, they're extremely thick, and this is copper. And look at the tremendous handcrafts here. And traditionally, the main export of this area is they grow sugar cane. But the sugar cane not to make the sugar. Make sugar cane into alcohol or fuel. Scenery looks a little bit like the Grand Prairie of the United States, and it's brilliant here, fantastic. Ini pula adalah Bandar Arana, kira-kira 1,500 km dari Rio de Janeiro. Bandar ini dinamakan Pirana, berada di persempadanan segitiga emas Brazil, Paraguay dan Argentina. Bandar ini menjadi pintu masuk ke satu lagi air terjun yang menjadi ketakjuban dunia. Dengan menaiki baskas, kemudian menaiki bot-bot keselamatan, anda akan menyusuri arus butiran air yang terpercik, indah dan dikagumi. Air terjun Iguazu
adalah kaya dengan flora dan faunanya, sama seperti apa yang terdapat di hutan-hutan di Malaysia. Air terjun Iguazu namanya lahir daripada suku bahasa Indian Guarani, bermaksud air yang hebat. Ketinggian air terjun ini dan lebarnya adalah 4 kali ganda dari air terjun Niagara. Sebanyak 275 rongga air terjunnya yang menjunam ke dasar dengan kelebaran 1.6 km telah diangkat oleh UNESCO sebagai kawasan warisan alam semula jadi. Good morning. Today is a bright, glorious day and the 23rd of October. And right now we are at Foz do Iguazu, which is the border town of Brazil, between Brazil, Paraguay, and also on the other side Argentina. So as you can see, every border town in the world is busy, and this one is a living customs point. And we have just had our passports stamped out by the Brazilian immigration, waiting for Brazilian customs to check our vehicles. As you can see, the vehicles are all slowly going back. And after checking the vehicles, we will be out of Brazil and to enter Paraguay. Sebaik saja melintasi sempadan Paraguay, konvoi disambut meriah oleh kelab pacuan 4 roda dari negara itu yang begitu takjub dengan kehadiran kelab pacuan 4 roda dari Malaysia. Selain pertukaran cenderahati, bendera dan salam perkenalan, konvoi juga menerima layanan istimewa dengan pemeriksaan pasport dan kenderaan yang mengambil masa kurang dari sejam. Muchas gracias. Frontera, Thailand, Malaysia. Friendship, the welcome, and the people of Paraguay is like the Iguazu Fall. Big. De Malaysia. The Malaysian flag and also the La bandera Adventure. de la expedición Adventure. Wilderness Explorer. and adventure flag. Okay, Y queremos también una apreciación also here with appreciation. This is Paling tidak dapat dilupakan oleh setiap ahli konvoi apabila setiap ahli rombongan dianugerahkan warna negara kehormat oleh Datuk Bandar Ciudad del Este. This certificate make all of you citizens of this city. Sebelum berpisah, ekspedisi dilepaskan dalam suasana cukup meriah kepada bandar kecil itu di mana lebih 1,000 orang menyaksikannya. Apa yang jelas, ia mencetuskan perhubungan baru antara sebuah negara kecil di Amerika Selatan dan sebuah negara kecil di Asia Tenggara. Sebaik melintasi sempadan, konvoi melalui sebuah stesen jana kuasa elektrik terbesar dan terhebat di dunia. Kuasa elektrik yang digerakkan melalui air terjun Iguazu ini tidak digunakan sehinggalah pembinaan bersama kilang kuasa elektrik Hidro Itaipu oleh Paraguay dan Brazil di Sungai Pirana. Disiapkan pada 1991 di mana ia membekalkan 12.6 juta kilowatt kuasa elektrik, menyumbang hampir 40% kepada perluan Brazil dan Argentina. Empangan ini merupakan projek jurutera kedua terbesar di dunia selepas empangan Sungai Yangtze di China. Ahli ekspedisi tiba di ibu kota Paraguay yang dikenali sebagai Asunción.